السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الدال لنا على كل خير، المرشد لنا لكل خير، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهية مقصودي وضوء مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatan yang tertinggi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terpilih yang telah menunjukkan kita semua kepada kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang mendekatkan awak kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan saya sudah menunjukkan kamu untuk bagaimana melakukannya, dan tidak ada sesuatu yang memudaratkan kamu melainkan aku dah beritahu kepada kamu untuk menjauhinya. وكيف نعرف ما جاءنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أمرنا به وما حذرنا منه؟ الطريق إلى ذلك بالعلم، لهذا كان طريق العلم النافع وطريق إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ابتغاء العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وحيث مدح العلم في الأحاديث وذكر فضل العلم، المقصود به التفسير وأصوله، والحديث وأصوله، والفقه وأصوله. هذه علوم لابد أن نعتني بها، علوم متصلة بسيد المعلمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bagaimana kita ingin mengetahui, yaitu apakah perkara-perkara yang didatangkan kepada kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya adalah mencari ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil satu jalan di mana di situ dia memegang kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga Allah. Mencari ilmu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan mencari ilmu. Apakah ilmu-ilmu yang harus kita cari? Seperti ilmu tafsir dan usulnya, hadis dan usulnya, fikih dan usulnya. Maka ilmu-ilmu ini yang kita cari ini yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأما علم التصوف فإنه العلم الجامع للعلوم. علماء التصوف غيرهم، لأنهم جمعوا بين علم الظاهر والباطن. ليس مجرد التصوف بلا علم، لا. يقول الإمام مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. لابد أن تحكم ظاهر العلم لأنه وسيلة للحصول على باطنه. Seterusnya, jikalau kita menyebutkan mengenai ilmu tasawuf adalah cantumnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Apabila kita menyebutkan ilmu tasawuf, itu adalah ilmu zahir dan batin. Maka ilmu tasawuf ini bukanlah satu ilmu yang mana kita tidak mempelajari zahirnya ilmu, maka itu satu perkara yang salah. Seperti mana Imam Malik, yaitu radhiyallahu anhu, dia mengatakan barang siapa yang
mempelajari tasawuf, tidak mempelajari fikih, maka dia menjadi zindik, rosak agamanya. Orang siapa yang mempelajari fikih tanpa tasawuf, dia menjadi fasik, orang yang berterusan dalam melakukan maksiat. Ilmu itu adalah wasilah kita kepada Tuhan semesta alam. علم التصوف علم مبني بالعمل، هذا هو الذي ينبغي، إذ لا يحسب الإنسان في العالمين حتى يكون من العاملين. أما علم حفظ مجرد عن عمل فذاك لا يحسب من أهل العلم. فالعلم حجة على الإنسان حتى يعمل به، ومتى يكون حجة له عند الله إذا عمل به يكون حجة له عند الله، وإلا إن لم يعمل به فالعلم حجة عليه لا حجة له. Seterusnya, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mana diperlukan dengan beramal dengan dia. Tidak cukup untuk mempelajari, mesti beramal. Kerana seseorang tidak dinamakan orang yang alim melainkan dia mengamalkan ilmu dia. Maka jikalau dia mencari ilmu dan tidak mengamalkan ilmu dia, dia tidak dikira sebagai seseorang penuntut ilmu atau orang yang benar-benar mencari ilmu kerana Allah. Ilmu juga bukan hanya dihafal sahaja, tetapi tidak diamalkan. Kerana ilmu kalau kita tak amalkan, dia menjadi hujah atas kita. Kita dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mencari ilmu dan tidak beramal. Tetapi apabila kita cari ilmu dan kita beramal, maka itu adalah satu hujah untuk kita nanti di depan Allah Azza wa Jalla, yang kita akan mendapatkan keridhaan dan pahala di sisi Tuhan. وترى اليوم كل من جمع بين علم الفقه وعلم التصوف هو الذي نفع الله به. لو جاء المذموم أنك تقرأ شيء أو تسمع شيء أنت لا تفهمه ثم تسكت أو تحرك رأسك مثل البهيمة هكذا كأنك قد فهمت وأنت لم تفهم، تكون السبب بالبهيمة مش اسم الإنسان. هذا الحياء المذموم. الحياء محمود في كل حال، إلا في العلم لا حياء. لابد إن جهلت شيئا لابد تسأل عنه، فتزداد علما إذا أنت كلما جهلت أمرا سألت عنه. تزداد علما فإن مفاتيح العلوم السؤال. Seterusnya, Al-Habib mengatakan, kamu semua mesti jadi orang yang mencari ilmu dan terus bertambah ilmu supaya kamu tambah dekat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya adalah apabila kita belajar, kita kena tulis. Kita kena siapkan pen kita, buku kita, menulis apa-apa faedah yang kita dapat. Dan juga pada masa yang sama, jika kalau kita tidak faham akan sesuatu, bertanya. Jangan kita malu bertanya. Adalah sesuatu perkara yang tidak bagus di dalam seseorang yang mencari ilmu adalah apabila dia tidak faham, dia tidak bertanya. Ataupun dia hanya angguk-angguk saja kepala dia angguk kepala tetapi tidak memahami sesuatu pun. Itu adalah satu perkara yang tidak baik. Maka tidak pasti tanyalah kepada orang-orang ahli ilmu, dan sesungguhnya kuncinya ilmu itu terletak kepada soalan-soalan yang kita tanya, dan kita dapat jawapan dan hilangkan sesuatu yang kita tidak pasti. طالب العلم إذا لم يجيد مسائل التي يتعلمها فإنه بعد ذلك ينسى. فلهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالا وتذرها بين الخلائق طالقة. هذا يسمى سنتري طلل. ليه؟ لأنه ما يحضر الدرس، ربما ما هو بلا كتاب، ربما حضر الدرس بلا دفتر ولا قلم. كان هو بالي أي طالب علم هذا طالب أكل وطالب نوم، هذا ما هو طالب علم. العلم يحضر المحضر والقلم والدفتر، يحضر ويقيم، فما استشكل عليه ولم يفهم سأل عنه، هذا طالب علم. ومثال الإنسان
الذي لا يكتب يحرص على أن يجري ويجري من جبل إلى جبل حتى يصطاد غزال، وبعد أن تعب هذا التعب كله يفكها. إيش بيسمى هذا الرجل؟ يسمونه هذا يسمونه أحمق. فلهذا أنت يا طالب العلم مثله، إذا لم تحرص على أن تكتب مسائلك ما فهمته وتكتب ما لم تفهم لتسأل عنه، فرصة. إذا جاء طالب علم تسأله لو سمحت نحن قرأنا في هذا الكتاب هذه المسألة أو هذه العبارة أو هذا الفصل لم نفهمه، لو سمحت وضحه لنا. هذه فائدة في زيارة طلبة العلم للمعاهد وللمدارس، يستفيد طلبة العلم ممن يزورهم. أما الكلام وكثرة الكلام كل يحسن الكلام، لكن قد يكون الدواء على الداء وقد لا يكون على الداء، فلما يكون الدواء على الداء يكون فيه الشفاء، وإذا كان الدواء على غير الداء لم يحصل الشفاء وبقي المرض. لهذا لا تكن دائما في حيرة، كن دائما إذا أشكل عليك أمر أن تسأل، وإذا خطر لك خاطر فجهله خاطر الرحمن وخاطر الشيطان، فلا بد أن تتعوذ بالله من الشيطان. إن لم يكن عندك فرقان فاسأل أهل الفرقان. ومن هم أهل الفرقان؟ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Seterusnya, belajar itu dia seharusnya apabila dia mempelajari sesuatu daripada gurunya, dia tulis. Dia tulis apa yang dia belajar supaya dia tidak lupa. Kalau tidak tulis, nanti kita akan lupa apa yang kita belajar. Maka oleh itu disebutkan seorang pelajar yang mempelajari ilmu dia tidak tulis, dia seperti seseorang yang pergi berburu. Dia lari-lari dari satu gunung untuk menangkap seekor rusa. Apabila dah penat tangkap seekor rusa itu dengan berlari jauh, lepas tu dia biarkan rusa itu di tepi iaitu pohon, dan dia tidak ikatnya, lepas tu rusa itu akan lari. Begitu juga ilmu tu akan lari daripada kita. Penat-penat kita datang belajar bertahun-tahun tetapi tidak tulis, tidak bertanya kepada orang ahli ilmu, maka ilmu tu akan hilang. Maka Habib mengatakan santri yang bodoh itu adalah santri yang tidak ada hatta buku daftar, pena, tidak tulis, tidak ambil faedah daripada apa yang dia belajar. Jadi santri makan tidur saja. Jadi apa yang faedahnya, apa yang kita akan dapat daripada belajar. Maka setiap kali kita hadir dalam majlis ilmu, perlu kita ada pen, perlu kita ada kertas, perlu kita ada daftar. Kemudian kita bertanya sesuatu yang kita tidak faham. Kalau tidak, kita menjadi seperti contoh yang tadi mengenai seekor rusa yang kita tangkap dan kita tak ikat dia, kita biarkan dia lari. Maka cara yang betul bertanya kepada orang-orang ahli ilmu. Jika kamu tidak faham, maka duduk di dalam ma'had ini, maka dapatkan sebanyak-banyak faedah. Tulis apa yang kita dapat belajar, tulis. Jadi supaya kita tidak lupa. Macam seperti contohnya Habib memberikan juga, iaitu obat. Kalau diberikan kepada orang sakit, kalau obat itu betul yang diberikan kepada orang yang sakit, maka dia akan sembuh. Tapi kalau orang itu sakit, diberikan dia obat tapi obatnya salah pun, maka tidak akan sembuh, malahan akan tambah sakitnya. Iaitu apa maksudnya di sini? Maksudnya perlu kita bertanya kepada orang-orang yang ada ilmu yang benar. Jadi supaya dia memberikan kita jawapan yang betul, supaya kita dapat keluarkan diri kita daripada sesuatu yang tak faham kepada kefahaman yang benar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jikalau kamu tidak mengetahui. فلا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. لا يستحي ذلك، فإن الله أعلم نصف العلم. لا يستحي.
لكن من الجراءة في هذا الزمان كما رأيتم في السوشيال ميديا كثير من يتكلم في الدين بغير علم، يتكلم في القرآن بغير علم، يتكلم في أحاديث النبي محمد بغير علم. هذا من أسباب هدم الدين. أسباب هدم الدين الكلام في الدين بغير علم. هذا من أسباب هدم الدين. من أسباب هدم الدين أن يعطى الوظائف من ليس أهلا لها. من أسباب هدم الدين كما هو الآن واقع. مجلس علماء بلا علماء، مجلس فتوى بلا متأهل للإفتاء، قاضي ليس أهلا للقضاء. هذا زمان التخصص. في الطب متخصص، في الهندسة متخصص، إلا في الدين كل يتكلم فيه. عجيب، التخصص في كل شيء. إذن الدين متخصص. لا تسأل عن الدين إلا أهله. لا. أي إنسان في الشارع لو سألته عن مسألة يجيب عنها. هنا هذا بالنسبة لهدم الدين. السبب الثاني من أسباب هدم الدين زلة العالم. يتكلم عالم من غير ما يراجع المسألة ويتجرأ بالتجرد يتكلم. زلة عالم. بزلة العالم يزل عالم. فلهذا العلم صعب على المتحرك وسهل على المتجرد. كل واحد يتكلم بالعلم، لكن كل من تكلم بالعلم بغير علم فإنه إنما يكون يوم القيامة من حطب جهنم والعياذ بالله. لكن من تكلم بالعلم عن علم ابتغاء مرضات الله فذاك يكون مع الأنبياء والمرسلين. هو سيد المعلمين وسيد العالمين وسيد المربين محمد صلى الله عليه وسلم. زلة عالم، زلة من عالم يتكلم هكذا يتجرأ على شيء عنده علم لكنه يتجرأ على أمور ثم زلة عالم. Kemudian Al-Habib beliau mengatakan, yaitu seorang pelajar apabila dia malu jangan bertanya. Kalau dia malu harus dia seorang jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan malu untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu. Orang alim juga, ustaz-ustaz juga apabila pelajar datang kepada kita dan dia bertanyakan kepada kita satu masalah agama, kita pun jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam kalau kita tak pasti. Itu adalah separuhnya daripada ilmu. Masalah hari ini yang kita lihat di social media, ramai orang-orang yang bercakap mengenai agama tanpa ilmu. Itu jadi masalah. Mereka bercakap tanpa ilmu, mereka cakap mengenai Quran, mengenai hadis tanpa ilmu. Maka antara sebab-sebab kehancurannya agama adalah apabila manusia bercakap mengenai agama tanpa ilmu. Dan juga diberikan iaitu tugas menyebarkan ilmu kepada orang yang tidak layak untuk menyebarkan ilmu. Jadi itu sebab seseorang itu sebabnya hancurnya agama. Seperti kita lihat majlis ulama, tak ada ulama sebenarnya dalam itu. Ada majlis fatwa, tidak ada orang yang benar-benar yang layak untuk memberi fatwa. Dan juga qadhi tidak layak, iaitu orang yang menduduki tempat itu layak untuk menjadi qadhi. Dan zaman ini zaman takhasus, iaitu setiap fakulti kalau kita belajar universiti ada takhasusnya. Ada orang takhasusnya di dalam perubatan, di dalam engineering dan sebagainya. Tetapi di dalam agama, bab masalah agama semua orang nak cakap. Semua orang nak menunjukkan kepandaian mereka walaupun mereka tidak mempunyai ilmu. Antara sebab yang kedua iaitu hancurnya agama adalah seorang alim yang dia apabila dia sampaikan ilmu dia tidak betul-betul merujuk balik dulu. Dia tak pasti dia sampaikan saja.
Itu pun antara sebab-sebab apa hancurnya agama. Maka oleh itu disebutkan apabila orang alim ataupun seseorang sesiapa saja bercakap mengenai ilmu agama tanpa ilmu, maka di hari kiamat dia akan dilemparkan di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Orang-orang alim yang bercakap dengan ilmu dan ilmu itu benar dan dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikumpulkan dengan bersama para nabi, terutama sekali Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العلم الأشياء كله يعرف بذاك أهله، سماه التواضع وقطع كل باطل يقطعهم عن الله يبتعدون عنه. علم بلا عمل لا ينتج بخير، علم بلا أخلاق بلا أدب لا بركة فيه. لهذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدب المعلم وأدب المتعلم، فقال صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه. من سيد المؤدبين سيد المربين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريق الخير، إلى طريق النور، وهو الذي ترك باب كل خير من أبواب الخير، تركه صلى الله عليه وسلم. فلهذا سمي الطارق، فقد قال تعالى والسماء والطارق. الطارق حبيب الله محمد، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. حبيب الله محمد الذي ثاقب الكفر بنور الإسلام والجهل بنور العلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا حثنا على طلب العلم ورغبنا فيه. العلم المتصل المسند إلى سيد المعلمين محمد الرؤوف الرحيم، فاحرصوا على العمل بالعلم حتى تكونوا من أهل العلم ظاهرا وباطنا. وهذه الدعوة من وضع عليها بعد كل فريضة يكون إن شاء الله حافظا للعلوم ذو همة في طلب العلم النافع المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلم النافع يزيدك قربا من الله، يزيدك محبة بالخير وأهله، يزيدك بغضا بالشر وأهله، يزيدك مراقبة لله في السر والعلن. هذا هو العلم النافع. أما علم مجرد ثياب بلا وباطنها ذئاب ما ينفع. ثياب وباطنها كلاب ما ينفع. لابد ثياب ظاهرة، حسن ظاهرك لله وأصلح باطنك لله سبحانه وتعالى. فإنك إن أصلحت ظاهرك لله تولى الله أصلح باطنك. فاحرص على ذلك حتى يتولاك الله في جميع وكن ثابتا لا تتلفت. إذا تكلم حتى لفت في أثناء مجلس العلم. أنت ما طالب علم، روح تربى، روح تعلم أولا. إذا سقط في الجامعة سقط الكوب هنا التفت كلهم إليه. أي طلبة علم هذا؟ طلبة علم بلا تربية. التربية مقدمة على العلم. التربية مقدمة. إذا بغيت يشرب العلم نور في قلبك فلا بد تقدم التربية عليه. فعلم بلا تربية لا يشرك نور أبدا مهما تعلمت. احرص على الأدب، واحرص على الأخلاق، واحرص على متابعة محبوب الخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والدعوة المباركة هي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. إلى من ترك السماء الدنيا إلى له من معك؟ قال محمد أنا الطارق الذي يترك الباب. Seterusnya Al-Habib mengatakan ilmu itu
ada kriterianya untuk kita dapatkan, ada ciri-ciri khas untuk kita mendapatkan ilmu, sama ada daripada guru maupun daripada murid, iaitu antaranya dengan tawadhu, dengan merendahkan diri. Ilmu tanpa amal tak ada kebaikan dalamnya. Ilmu tanpa akhlak tidak ada keberkatan di dalamnya. Maka oleh itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab sebagai seorang pelajar, adab sebagai seorang guru. Bahkan Nabi SAW mengatakan, berlaku lemah lembutlah kepada orang-orang yang kamu mengajar. Jadi sebagai guru kita kena lemah lembut dengan orang-orang yang kita ajar. Kemudian untuk murid-murid kepada gurunya adalah dengan tawadhu, rendahkanlah diri kamu kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu kepadamu. Maka begitu caranya ada kebaikan dan akan mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kepada kita semua kebaikan. Jadi kita melihat Nabi SAW dinamakan was-sama wa ta'id, iaitu ketika Nabi SAW Mi'raj, iaitu Isra dan Mi'raj, iaitu ketuk setiap pintunya langit yang menanyakan siapa denganmu, iaitu Rasulullah SAW, dinaikkan setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi SAW maka hilanglah kekufuran dengan Islam dengan cahaya Nabi SAW. Hilanglah kejahilan dengan ilmu, dengan cahaya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersambungan daripada seorang guru ke seorang guru, sampailah kepada sang guru yang paling besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa, Habib akan menyampaikan doa yang kita akan baca. Sebelum itu Habib mengatakan, belajarlah juga ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Yang mendekatkan kamu kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat mendekatkan kamu dengan orang-orang ahli ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan menjauhkan kamu daripada segala yang menjauhkan kamu daripada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat akan menjadikan kamu orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga akan ilmu kamu itu tetap di dalam hati kamu. Janganlah ilmu itu kamu nampakkan dengan pakaian luaran saja, ya? Iaitu ilmu dinampakkan dengan fiab. Fiab itu pakaian luaran, tetapi di dalam kamu batin seperti kiab, iaitu seperti anjing, iaitu yang tamak dan tidak ada akhlak dan sebagainya. Maka oleh itu apabila kita menggunakan pakaian zahir kerana Allah, batin kita pun mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki zahir kita, perbaiki batin kita. Kita usahakan seperti itu. Maka jangan main-main. Apabila belajar jangan main-main. Habis pesan, apabila kita dengar ilmu, jangan main-main, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Bukan satu orang jalan kemudian semua orang tengok ke sana. Itu adalah menunjukkan pelajar-pelajar itu tidak ditarbiyahkan dengan betul. Maka penting sekali tarbiyah itu dikedepankan daripada ilmu. Itu yang lebih besar, iaitu tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Kerana apa? Ilmu tanpa tarbiyah tidak akan menghasilkan cahaya di dalam hati sanubari kita. Maka jagalah adab kita, jagalah akhlak kita. Maka Habib memberikan satu doa untuk kita baca, supaya mudah-mudahan dengan doa ini kita baca akan tetap ilmu itu di dalam dada kita bermanfaat, dan ilmu yang kita dapat akan bersambungan daripada seorang guru sampai kepada Rasulullah SAW, iaitu doa Allahumma bnini bil ilmi wa zayyidni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. Ini doa. Mungkin para guru masyarakat boleh tulis dan berikan kepada murid-murid. الله يبارك فيكم في المشاهدة بالعلوم النافعة، ويجعل نفوسنا طائعة وقلوبنا قانعة، ويجعلنا وإياكم من الذين يجتهدون في طلب العلوم النافعة، ويبارك لنا في الأوقات والأكوات، ويجعلنا نصوح بالطاعات، ويصلح لنا وإياكم، ويصلح لنا أولادنا وبناتنا وطلباتنا وطالباتنا، ويوفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، ويغنينا وإياكم وإياهم بالعلم، وزينا وإياكم وإياهم بالعلم، ويكرمنا وإياكم بالعلم، ويجملنا وإياكم بالعافية، ويحقنا وإياكم وإياهم بالاستقامة، ويحفظنا وإياكم وإياهم من بأس الندامة يوم القيامة،
بجاه نبي محمد من جاءنا بالسلامة نبي السلامة محمد صلى الله عليه وسلم يجمعنا في خير وعلى خير ويوفقنا بكل خير ويجدنا كل شر وغسل وضير إنه قادر على كل خير وولي كل خير وقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.